mimpi menjadi kenyataan di mana ramai orang, aku pun sedar, ramai orang yang terlalu nak sangat salah satu item di dalam hamper Ramadan Karim, iaitu kitab amalan mustajab. Jadi aku dah standby siap dah. Jadi siapa yang tak dapat, maka inilah masanya untuk hampa dapatkan kitab amalan mustajab dan faham apakah dia punya peraturan-peraturan, dia punya undang-undang, dan juga bagaimana, bila dan macam mana nak dapatkan dan juga nak beli. Okey, dapatkan iaitu hamper lah, dan beli adalah kitab amalan mustajab. Okey, dalam hari Sabtu ni, insya-Allah, kalau kita semua panjang-panjang umur, okey, kru-kru aku dan juga hampa yang nak mai beli tu, insya-Allah, amin. Okey, ada dua peristiwa. Yang pertama ialah syarikat aku, Rizalman Ibrahim Group of Companies, macam-macam lah dalam tu, Glam Wedding lah, Renetwork lah, Couture lah, macam-macam lah, Kasa lah, apalah semua lah. Apa tu semua, kami asingkan sedikit daripada keuntungan apa yang kami dah meniaga tahun sudah dah dapat apa semua. Jadi kami akan berikan pengagihan kurma, dan juga bukan kurma, pengagihan barangan menyambut Ramadan, dan juga pengagihan barangan apa yang aku duk makan. Okey, kalau hampa ingat tahun sudah, waktu lebih kurang waktu yang samalah, di mana aku buka garaj aku kat bawah ni, bawah tempat duduk aku ni ada garaj kan, garaj kereta. Aku buka dekat sini keramat dan aku bagi kurma. Sebab dulu kita ada malam nisfu Syaban tahun sudah. Dan malam tu aku dah bagi kurma, bagi kismis dekat orang yang mai. Lepas tu ada lebih-lebih tu, maka aku bagi dekat kejiranan keramat lah. Tapi kebanyakannya datang mai pada jiran mana aku tak tahu lah. Mukim sekolah Shah Alam lah, Seremban lah, semua turun mai. Jadi beratok panjang. Masa tu lagi lah teruk, sebab masa tu kita agak crucial kita punya apa ni orang panggil, kes COVID, dan juga kita punya SOP. Tapi aku kata lantak pilih, aku nak buat baik. Jadi aku buka garaj tu, tengok orang beratok punya lah banyak dengan kereta, pimai-pimai apa semua. Tengah-tengah panas tu masuk, beratok, ambil gambar apa semua, berpi lah semua tu dapat rasa kurma ajwa dan kismis, apa nama kismis aku lupa. Okey, itu adalah tahun sudah. Jadi tahun ini disebabkan orang kata aku terkesan dengan pemberian-pemberian itu, maka kita sambungkan budaya dan juga adat Islam kita tu, iaitu memberi dalam bulan Syakban untuk digunakan pemberian tersebut di dalam bulan Ramadan yang mubarak ini. Maka tahun ini, dulu aku punya personal yang aku bagi tu. Kemudian pada tahun ni aku rasa okey, jom aku ajak semua company-company aku buat benda ni sebagai satu budaya kita. Maksudnya kita memberi apa yang hampa selama ni duk teringin tengok aku makan, ataupun teringin tengok Datuk makan seronoknya, mesti sedap kan, tapi tak mampu kami ni tak dapat lah, ada RM10 dalam bank lah, tinggal nak beli beras lah, macam-macam lah. Jadi bila hampa dah jadi, sejak 2-3 minggu ni aku dah claim hashtag slogan friend ni, maka aku rasa lebih baiklah apa yang aku makan, apa yang aku alami, nikmat apa yang aku rasa, yang aku sangat-sangat syukuri, yang hampa tak sempat, mungkin Allah belum sempat nak makbulkan doa hampa, tapi hampa tak sabar nak rasa, maka aku share lah apa yang aku dah makan, apa yang aku jumpa, apa yang orang bagi kat aku, bagi aku rasa, yang aku rasa sedap, dan aku nak share sama-sama. Maka dengan itu pada tahun ni kita ada pembaikan ataupun naik taraf, bukan hamper tapi barangan kegunaan untuk bulan Ramadan itu daripada segi makanan. Kalau hamper Ramadan Karim daripada segi rohani kan, tapi ini daripada segi rohani, dan ini adalah daripada segi jasmani, iaitu makan, kita nak rasa perut kita kenyang. Okey, baik. Jadi masa live dulu yang aku tunjuk paper bag tu kan, sebenarnya paper bag tu adalah untuk ketika diberikan barangan makanan Ramadan pada hari Sabtu ini. Ini adalah paper bagnya, dan ini adalah salah satu logo yang aku telah lancarkan. Kalau tahun sudah hanya aku saja ada logo ni, sebab aku gunakan pada envelope aku ni, aku tayang layak ke apa. Tapi tahun ni aku release untuk semua-semua kita guna sebagai salah satu logo di antara logo-logo yang ada
di dalam Rizaman Ibrahim punya jenama. Okey, ini paper bagnya yang apa semua. Datuk, kami nak paper bag Barkat tu, paper bag Barkat tu, paper Barkat tu. Okey. Baik. Jadi inilah dia paper bag dia. Di dalam paper bag ini ada satu barangan, 1 2 3 4 barang. Okey, 4 barang. Okey. Dengar betul-betul ya. Yang ni bukan semua orang yang akan dapat sebab dia ada limit. Quantity dia very limited. Okey, kita tak bercakap lagi pasal kitab. Kita tak bercakap lagi pasal SOP, kita tak bercakap lagi pasal apa-apa. Kita hanya bercakap apa yang akan ada pada hari Sabtu ni, iaitu barangan makanan Ramadan dan juga penjualan kitab amalan mustajab. Ini adalah percuma sebab ia hanya adalah pemberian daripada company aku. Jadi ianya percuma. Akan berada di Kuala Lumpur dan juga akan berada di Johor Bahru di Pasir Gudang. Okey? Faham tak? Okey. Sekarang ni kita nak habaq apa yang ada pada hari Sabtu ni. Yang pertama adalah hamper makanan Ramadan secara percuma. Tak boleh beli. Okey? Tak boleh beli. Dan ini aku khususkan, akulah niat khususkan kepada mereka-mereka yang tidak begitu ada banyak rezeki setakat ini. Sebab aku nak bagi dia perasa. Bagi hampa yang kaya-kaya tu semua, tak usahlah duk main beratok sibuk nak ambil ni. Walaupun hampa berkenan kat paper bag ke, walaupun hampa nak saja gatai ke, walaupun apa tak hampa tak nak kerja ke, saja nak main beratok, tak payahlah minta tolong sangat-sangat. Tepuk dada, tanya rezeki sendiri. Tepuk dada, tanya iman sendiri. Nak menipu ke, nak seronok ke, ataupun nak beri peluang kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Sebab itu niat aku. Tapi kalau hampa nak beratok juga, tak mau dengar cakap, itu bukan aku punya tanggungjawab dah. Ini aku cakap. Okey? Jadi di dalam ini ada 4 barangan. Yang pertama, kita ada korma ajwa. Okey, tengok tu box dia. Punyalah cantik. Siap ada spot UV riri dengan chop yang sama dengan paper bag tersebut. Okey, yang sama dengan paper bag tersebut. Yang pertama adalah kurma ajwa yang berasal daripada Madinah. Okey, ini merupakan grade yang terbaik sekali. Grade apa kita panggil tu, Amy? Grade VIP grade kan? VIP grade yang bersaiz besar. Of course lah dia akan rasa sedap lah kan. Dah lah ajwa grade VIP pula. Jadi makna kata kami tak bagi yang cincai-cincai yang ada bubuk duk makan tak habis jual 2 tahun sudah bubuk, tak ada. Ini adalah grade yang baik yang baru sampai. Maksudnya bukan stok lama, baru sampai. Jadi dia punya ketulinan, kesedapan insya-Allah akan terpelihara sebab dia belum expired lagi. Walaupun kurma ni expired dia sangat lama, tapi ini adalah stok yang baru. Okey, dalam ni ada 500 gram kurma ajwa yang bersaiz grade VIP. Di dalam kotak pun special juga. Mana kata confirm lah kotak ni hampa tak buang kan. Pasal apa, kotak ni memang cantik, boleh isi macam-macam. Harga retail dia adalah RM47 kalau hampa nak beli tang luak. Okey, RM47. Mahal tu, dekat RM50 dah. Dalam satu ni baru barangan yang pertama. Okey, ini adalah kurma ajwa grade VIP bersaiz besar, baru sampai, hangat-hangat lagi, berasal daripada Madinah. Okey, Madinah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kacang pistachio. Okey, kacang pistachio. Nampak tak? Pun ada logo ni juga. Buat sedetail-detailnya. Kacang pistachio ini adalah beratnya 500 gram juga. Dan kalau nak beli dekat luar, lebih kurang RM42. Okey, RM42 mereka jual. Yang ini berasal daripada California. Amboi, barang-barang semua import. Tak ada lah muktai mai pada ladang tu ke, kebun ni ke, apa semua tak ada. Yang ni import pada Madinah, yang ni import daripada California. Memang kalau pistachio, memang California punya lah yang paling sedap. Dia besar-besar, dia lemak dan apa. Kalau mai pada negeri lain tu, dia sedap juga tapi tak sesedap pada California. Kalau hampa tak percaya, tanyalah pakar makan pistachio. Sebab yang ni memang minat aku, memang kacang kegemaran aku. Selain daripada macadamia, selain daripada apa nama ni, biji janggut, cashew nuts, ini adalah nombor 1. Okey, nombor 1. Okey, harga RM42 tapi tak jual, diberi secara percuma. Harga RM47 tak jual tapi diberi secara percuma. Bukan aku nak riak habaq barang ni aku boleh mampu bagi kat hampa, tapi aku nak habaq kat hampa supaya hampa bersyukur dapat benda-benda ni secara percuma. Faham tak? Okey, ni 2.
1, 2. Yang nombor 3 adalah, betul kan aku sebut 4 tadi? Okey. Yang nombor 3 adalah ayak delima. Ayak delima. Yang ni mai pada Mesir. Mai daripada Mesir. Harga ayak delima ni 1 liter RM18. Pasal apa ayak delima tu? Aku pun adalah penggemar air buah-buahan. Okey, macam-macam brand aku ni. Saya kata aku jumpa je ayak delima, brand apa-apa kat supermarket aku akan beli. Beli dulu sebotol, takut tak sedap. Beli rasa ni tak sedap. Dia campur ayak banyak. Oh, yang ni dia campur gula banyak. Oh, yang ni dia campur campur apa tak tahulah, sampai tak rasa delima tu. Tambah-tambah hak lokal punya. Okey, yang segala tak mau sebut brand lah. Tak payah belilah. Dia tengok color pun kita tahu itu color cordial, bukan color orang kata tu 100% original, tak ada. Kalau singgah di sini dia tak ada gula. Okey, jadi maksud kata orang yang kencing manis tu memang boleh minum ni juga. Lepas tu dia tak ada segala perisa. Nothing added, nothing taken away. Siap tulis. Dan sepanjang hidup aku yang duk ulang-alik ke pasar tani lah, pergi supermarket lah apa semua, tiba-tiba ada orang bagi aku jenama ni dan aku buka minum, aku kata okey, yang ni lah nombor 1. Kalau di Mekah pun ada jenama kat dekat bin Daud tu apa semua tu, bin Daud kan, bin Daud pun tak boleh challenge jenama ni. Jadi bila aku dah rasa sedap, maka aku kata okey, aku nak bagi dia perasa ayak delima. Dan aku pasti aci lawan kerak jari, ramai yang tak pernah merasai buah delima punya ayak, sebab delima ni mahal. Kalau hampa beli kat cold storage ke, Jaya tak tahulah ada tak ada kan, mana-mana pun sebiji dah berapa. Nampak saja besar, bila perah dapat sikit je banyak ni je, sebab dia punya pulak tu kan banyak kan, jadi dapat sikit. Bayangkan 1 liter kotak ni berapa puluh biji delima nak dapat, cek, untuk isi benda ni, tak campur ayak apapun. Nanti aku buka tunjuk kat hampa, sebenarnya nak tayang gelas baru. Okey, baik, ni aku dah kocak tadi. Dah kot dah, saya kocak lagi sekali lah. Sebab benda kalau pure, kita kena kocak sebab dia akan mendap di bawah. Okey, kocak, saya akan tunjuk. Tengok color dia pun aku tahu. Aku ni kan macam jual pula kan. Color dia bukan color yang orang kata apa nama ni, kita nampak tu macam cordial. Dia color memang kita tengok macam mana kita perah buah delima, macam itulah juga ayaknya akan keluar. Faham tak? Dia berdanuk tak berdanuk, clear tak clear. Rasa jangan cakap lah punyalah manis, punyalah sedap. Aku pun heran, manalah dia pergi cari buah delima sebanyak banyak. Dia berapa ladang lah nak kena kutip nak dapat 1 kotak. Okey, jadi harga ayak delima ni kalau hampa nak beli 1 liter RM18. So kita dah ada 3 benda. Kita ada kurma, kita ada pistachio dan kita ada ayak delima. Itu 3. Dan last kali adalah yang ni yang paling terbaru yang aku dapat rasa hari tu orang bagi. Yang paling best kali yang hampa mungkin tertunggu-tunggu nak rasa macam mana rasanya kurma sejuk ni, Datuk. Ni dia. Kurma sejuk ni pun siap buat packaging, you all. Bukan stiker, bukan main-main buat tempat-tempat saja. Siap ada stiker lagi Kurma sejuk kat sini. Ramadan Karim. Okey, 500 gram juga berasal daripada Mesir. Dan hampa kalau nak beli ni berharga RM35. Kurma sejuk ni. Okey. So kita ada 4 barang, 1, 2, 3, 4. Kurma sejuk ni memang kena sejuk. Dah nama pun sejuk. Dia tak boleh berada di luar daripada peti sejuk freezer yang beku. Okey, kalau hampa nak simpan, saya nak makan, nak simpan bulan Ramadan dapat 26 hari bulan ni, dia kena bekukan. Okey, bekukan, bukan simpan dalam chiller, dalam freezer. Dan bila nak makan, terus makan macam tu je semasa dia sejuk. Okey, kalau dia dah lembek, dah berayak sikit, memang tak sedap. Itu nama dia kurma sejuk. Kalau hang boleh tolong buka hari, nak tunjuk kat dia apa kurma sejuk ni macam mana. Okey, so kita ada 4 barang. Dan yang kelimanya adalah yang ni daripada sumbangan peribadi akulah. Aku akan hulak lah sikit. Okey, envelope yang ada hari ni juga dekat hampa yang dapat barangan makanan Ramadan ni. Dan dalam envelope ni adalah sedikit sumbangan aku. Sebab tu aku kata bagi mereka yang tak mampu. Okey, bagi mereka yang tak mampu. Dan sumbangan ini, kalau hampa teringin nak beli kitab amalan mustajab tu, bunyi siam dah. Okey, hampa boleh beli lepas
lah dalam envelope ni kalau hampa nak beli kitab amalan mustajab ni. Lepas. Okey. Lagi banyak pahala hampa. Hampa ambil duit yang aku bagi ni, hampa beli ni. Hampa gunakan rezeki yang Allah bagi hampa hari Sabtu ni, hampa beli ni pula. Jadi keuntungannya kepada aku berlipat ganda sebab apa? Duit tu mai pada Allah, melalui aku bagi ke hampa. Lepas tu hampa beli kitab ni, aku dapat pahala tu juga. Kalau hampa kesian kat aku lah, kalau hampa tak kesian kat aku, tak apa, aku tak paksa. Ambil lah duit dalam envelope ni, pilah beli coklat ke, Kentucky ke apa ke, ikut suka hampa. Tapi aku sekadar memberi cadangan. Okey, sekadar memberi cadangan. Jadi faham tak? Maka kesemua, nanti saya bukalah benda plastik tu. Lepas tu paper bag ni lah 1, 2, 3, 4, 5. Paper bag ni pun adalah salah satu barangan dia juga. Dan kalau hampa tengok paper bag aku lain cara lipatan dia. Kalau hampa dapat paper bag selalu pada orang, lipatan dia macam ni kan. Macam aku cakap kat London hari tu, aku cukup benci tengok paper bag yang ada line. Nampak tak ada line kat sini? Kalau kita buka kan, dia akan nampak ada line kat sini. Okey. Kan tak cantik ada line ni. Kita nak bagi orang ataupun kita nak dapat tu, tak maulah ada line. Kita nak nampak macam ni, tak ada line. Maka paper bag tu aku design supaya tak ada line depan dan belakang. Nampak tak? Sampai ke situ bila hampa buka, kalau nak bagi ke orang, okey, dia tidak akan ada line di hadapan maupun di belakang, kedua-dua belah. Okey, jadi nampak smooth, nampak baru je, nampak macam tak pakai pun lagi. Jadi kesemua barangan ini dimasukkan ke dalam beg ini. Kurma, ayak delima, pistachio, lepas tu kurma sejuk, okey. Kurma sejuk, ni kurma sejuk, okey, masuk dalam ni juga. Dan inilah dia rupa kurma sejuk. Okey, kurma sejuk. Nampak tak dia kerah? Terus boleh makan saja macam ni. Okey, terus boleh makan saja. Jangan hampa duk tunggu pula macam hampa nak berkeluar daging, nak masak rendang ke gulai ke. Tak apalah, bagi dia cayak dulu. Bagi dia lembut. Jangan. Cara makan dia adalah terus daripada freezer. Okey, baru dia sedap. Baru dia rasa macam ciku-ciku sejak. Sejuknya tangan tu. Okey, lepas tu bubur dalam ni balik. Cantik pula lah packaging aku punya kurma sejuk ni. Lebih cantik lagi daripada orang yang asal bagi kat aku tu. Okay. So ini dia kurma sejuk ni dimasukkan ke dalam ini. Maka inilah dia hamper. Bukan hamper, paper bag barangan makanan sempena Ramadan ini. Dan insya-Allah akan adalah juga sekeping aku selit masuk dalam ni. Kalau hampa nak, okey, mesti hampa nak punya lah masuk dalam ni. Jadi keseluruhan harga barangan makanan Ramadan ini, pemberian daripada company aku, berharga RM152. Tak boleh beli, diberi secara percuma. Kalau campur ini dalam tak mau habaq lah dalam ni berapa kan. Kita bagi saja. Habaq sagi, tapi aku dah bagilah hin tadi. Jadi berharga beratus jugalah. Okey, itu dia adalah hamper Ramadan, makanan Ramadan. Satu lagi adalah barangan yang kedua, iaitu membeli kitab amalan mustajab yang orang lain semua dah dapat dalam hamper. Tapi kali ni aku jual loose sebab aku kesian sangat, hampa memang mau sangat benda ni. Okey, so maknanya kata 1, 2, ni dah kali ketiga ni. Kalau nak ikut adalah cetakan ketiga kalinya. Okey, cetakan ketiga kalinya aku mengeluarkan kitab amalan mustajab ni. Okey, dalam kitab ni hampa tahu lah macam-macam ada, aku tak payah sebut lah. Hampa pun dah tahu gerbuk-gerbak semua bla 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 bla. Okey, jadi yang ni yang mana ni? Betul lah. So macam-macam ada, macam-macam amalan ada dalam ni. Jadi hampa boleh guna untuk Ramadan yang akan datang. Dan selepas Ramadan dan sampailah selama-lamanya, anak turunan hampa, cucu cicit semua boleh pakai. Okey. Harga untuk kitab amalan ini berharga RM89. Juga akan berada di Dar Al-Qori Johor Bahru Pasir Gudang dan juga di Sime Darby Convention Center. Kita telah bertukar tempat daripada Dar Al-Qori Kuala Lumpur, tapi telah dipindahkan kepada Sime Darby Convention Center, SDCC. Okey, masa aku buat reniaga, aku buat recharge di situ. Okey, di situ, di foyer, di bawah.
Tak payah naik atas ke ballroom, di foyer di bawah. Okey, faham tak? Okey, jadi faham kita ada dua barangan. RM89 dijual dan satu lagi adalah secara percuma berharga RM152 sajalah sebut harga tu BIP lah kan. Jadi kita ada dua barangan. Satu diberi percuma, satu lagi dijual. Okey, macam mana nak beli tu? Jadi kita untuk mengelakkannya, maka kita ada sistem nombor giliran. Macam kita pergi dekat JPJ, macam kita pergi dekat klinik, macam kita pergi buat pasport, Jabatan Pendaftaran, dia kan ting ting nombor 412 7. Macam tu. Lepas tu nombor 5673. Macam tu. Okey, dia ada sistem nombor. Nampak tak? Hebat. Ada sistem nombor, cik. Ada nombornya counter A dan ada nombornya counter B. Wallahualam, counter 1 ke 2 ke A ke B, tapi ada dua counter. Okey, ada dua counter. Satu counter untuk ni aku cakap untuk kedua-duanya ya, di SDCC dan juga di Kori JB Pasir Gudang. Kedua-duanya akan ada dua counter, A, B ataupun 1 dan 2. Okey, counter A tak ada di manakah pelan-pelan tersebut di atas meja aku ini. Okey, counter A dan counter B, okey, bermaksudnya satu untuk barangan makanan Ramadan dan satu lagi adalah untuk barangan pembelian kitab mustajab. Okey, di SDCC, okey, walaupun kawasannya besar, tapi dia ada dia punya SOP sendiri. Bangunan SDCC tidak akan dibuka sebelum 6 pagi. Kawasan parking dalam dia tu, kawasan lepas pagar nak masuk bangunan, tak akan buka sebelum 6 pagi. Jadi kalau hampa yang nak berkemah pukul 1 pagi ataupun pukul 12 tengah malam tu kan, detik 12 malam ya, nak sampai di situ tak boleh masuk dalam pagar. Apatah lagi dalam bangunan. Kalau pagar tu di luar, okey, tak boleh masuk. Kalau hampa nak mai tunggu dalam kereta, tepi-tepi tu boleh. Dan bila pukul 6 saja maka bolehlah start masuk parking. Parking boleh buka ke Pak? Parking buka Okey, so kalau siapa yang datang dengan kenderaan sendiri, maka hampa eloklah kalau nak mai pagi tu dah duduk dekat-dekat pintu nak masuk parking tu, sebab parking tu akan dibuka seawal 6 pagi. Diharapkan siapa-siapa untuk JB, disebabkan dia tak macam SDCC, maka janganlah berkumpul depan, orang kata tu depan outlet Dar Al-Kori JB tu macam apa saja. Okey, sebab apa, sistem nombor tu akan dibuka mengikut keselesaan kami nak buka pukul berapa. Okey, kalau kami rasa macam kami nak buka pukul 7, kami buka pukul 7. Sistem nombor dibuka dahulu, penjualan akan pukul 10. Okey, jadi kalau kami nak buka pukul 9 kami buka nombor tu. Tapi kalau hampa, selagi hampa tak ikut berdisiplin sama-sama, tak ikut SOP, duk buat perangai bergayut dekat pintu apa semua, duduk situ apa semua, tolonglah jangan. Jadi sebelum kami keluar mesin nombor tu, jangan berimpun dalam satu keadaan yang sangat besar, sebab kita masih ada dalam keadaan SOP yang ketat, okey, ketika ini. Faham tak? Jadi kalau kami dah keluar mesin nombor tu, baru hampa boleh beratok. Kalau SDCC, dia hampa masuk tu, katalah pukul 6 dia dah buka. Okey, katalah pukul 6 dia dah buka pintu parking tu, turun pada kereta, keluar masuk dalam bangunan tu, okey, dan beratok ikut kepada tanda-tanda yang akan kami berikan. Beratok bermula di sini, beratok sampailah dekat depan mesin nombor tu. Kalau kami kata okey dah boleh ambil nombor, maka ambil nombor, dah dapat nombor, masuk ke dalam, duduk di situ tempat menunggu. Dah dapat tempat menunggu, kami akan panggil pula nombor berapa yang hanya boleh masuk ke dalam bilik untuk dapatkan barangan makanan ataupun membeli. Jadi maksud kata di sini, kalau hampa nak kedua-duanya, kedua-dua barangan, maksudnya nak dapat hamper makanan pun mau, nak dapat nak beli kitab pun mau, maka dua orang lah yang akan kena beratur, sebab dia adalah kaunter yang berasingan. Kalau mau, kalau tak mau, pilih siap-siap. Aku ni nak terima hamper makanan ke, ataupun aku nak beli kitab saja ke. Fikir siap-siap nak pergi mana, kaunter A ke, kaunter B ke. Walaupun kami menyenangkan orang yang menerima hamper makanan, di situ juga dia pun boleh beli. Makna kata di sini,
katalah dia tak ada, siapa lagi lah dia nak suruh orang, adik tak ada, laki tak ada, bini tak ada, kawan tak ada, nak minta tolong, tapi dia nak dapatkan hamper makanan, tapi dia nak jugalah beli kitab mustajab tu. Ni sebagai contoh, dia nak jugalah beli kitab mustajab tu sebab dia tahu dalam hamper makanan tu ada Datuk bagi envelope, duit tu boleh beli kitab. Jadi tak payahlah dia beratuk untuk hamper makanan, lepas tu dah dapat hamper makanan, kena keluar balik ambil nombor lain yang aku rasa memang tak ada, nombor tu pun dah habis sebab orang akan beratuk, baru nak beratuk balik nak belikan kitab tu. Jadi buang masa. Jadi siapa yang berada di hamper makanan, di situ juga pun boleh beli siap-siap. Tapi kalau siapa yang tak mau hamper makanan, nak terus beli, maka beratuklah di laluan kitab sahaja. Faham ke tak? Jadi itu adalah cawangan-cawangan ataupun lane-lane yang akan kami buka untuk menyenangkan hampa. Tetapi ingat, mesti ada ramai yang dah fikir asal-asal, oh kalau macam tu kita terus tujulah kepada hamper makanan. Sebab hamper makanan tu dah lah dapat makanan mahal macam tu, dapat pula boleh beli kitab dengan duit dalam hamper makanan tu, kita pergi sana lah. Tapi cerdik hampa tu tak cerdik macam aku. Sebab hamper makanan itu kuantitinya sangat sedikit kalau nak dibandingkan kepada kitab mustajab tersebut. Jadi siapa yang tamak selalunya akan rugi. Faham tak? Sebab apa? Slot situ sangat sikit dibandingkan dengan slot beli. Faham ke tak? Okey. Nah, sama saja. Di JB sama juga konsep dia, di Kuala Lumpur pun sama juga konsep dia. Tiada diskriminasi terhadap kawan-kawanku. Faham? Okey, lepas tu ada satu lagi berita gembira. Memandangkan hamper makanan ni, dia dapat paper bag aku. Mana tu? Paper bag aku ni. Bukulak barang-barang tu semua. Okey, jadi hampa pun ada teringilah sangat paper bag Barkat tu, maka paper bag ini juga akan dijual secara berasingan. Tetapi di kaunter mana? Di kaunter kitab mustajab kan? Bukan di kaunter hamper makanan. Okey, itu aku lagi cerdik. Jadi kalau hampa nak dapatkan paper bag ni, lebih daripada satu yang hampa dapat bersama makanan tu, hampa hanya boleh membelinya di kaunter kitab mustajab. Sebab apa aku jual di situ? Sebab kalau hampa dah beli kitab mustajab ni, kok hampa nak bagi ke orang ke, kan? Takkan nak bawa melenggang macam tu saja. Okey, maka aku sediakanlah paper bag ni yang berharga RM10, mahal ni. Okey, kos memang tak ada untung. Okey, memang tak ada untung, jadi hampa boleh bubuh ni dan berbalik lah, ataupun boleh bagi dekat orang. Ataupun kalau hampa tak dapat ni sebab kuantiti dia sangat-sangat sikit, okey, lebih-lebih daripada tu je, aku jual pula. Tak buat apa, dah hampa mau kan. Mesti kalau aku tak jual pun hampa akan minta, baik aku jual. Okey, duit tu masuk dalam yayasan Rizal Mat Ibrahim, dapat juga hampa pahala. Kalau hampa tak mau ataupun tak dan nak dapat benda ni, sebab ni adalah orang-orang yang pertama golongan pertama, grup-grup pertama je akan dapat, sebab kuantiti dia tak banyak, dan lebih kurang dalam bawah pada 1000 saja benda ni. Seorang pun boleh beli satu saja, dan kitab ini pun daripada segi kuantitinya, okey, setakat ini aku decide nak bagi satu orang satu sahaja. Samalah juga yang ini, satu orang satu juga. Dan jangan pula ada scammer-scammer yang bahan ni Datuk, kau dapat 2-3 beg, bagi juga. Usung satu family. Okey, abang buat depan sekali, saya 3-4 orang belakang, lepas tu anak jantan kita 3-4 orang belakang, anak perempuan kita tu panggil orang gaji semua, jom kita beratok. Satu keluarga boleh dapat banyak ni. Untung bang. Lepas tu kalau kita jual kat Shopee ataupun mana carousel ke apa semua, boleh dapat. Kalau boleh dapat, memang boleh dapat. Aku confirm apa boleh dapat. Keluar dari LCCC tu kena langgak. Berterabuk atas jalan. Buatlah perangai lagi tu. Aku penampak lagi tau. Okey. So, mana kita punya tu? Dan kalau dah habis benda ni, aku boleh jual juga benda ni. Tote bag Darul Al-Qori untuk hampa letak kitab amalan mustajab ni kalau nak bagi ke orang ke apa-apa ke. Dengan harga RM10 juga. Okey, dengan harga RM10 juga. So, ada dua packaging yang dijual. RM10, RM10. Okey, kalau hampa nak beli ni pun kami jual. Okey, faham tak? Semua kita jual. Kalau dah untung tu pergi kepada kebaikan, semua kita jual. Okey? Baik, itulah dia sedikit sebanyak macam mana nak membelinya. Okey, jadi gimana? Pin. Okey, nak pin sekejap. Terkejut nak. Di bawah tu sebab lepas tu syarat-syarat wajib dipatuhi, SOP kena hampa kena ada MySejahtera. Okey, berstatus fully vaccinated. Kalau hampa anti vaksin, jangan haraplah kami nak bagi masuk.
kami akan check status tu. Okey, dah fully vaccinated. Booster tak ada tak apa, tapi kena 2 kali vaccinated. Okey, kena 2 kali. Tak ada vaksin, tak boleh beratok, tapi bila time nak masuk, nak ke dalam yang nak membeli tu kami check tak ada. Yelah pocik, syuru syapda. Boleh balik rumah. Okey, pilih beli kurma dengan ayat 5 dekat Giant sahaja. Okey, faham tak? Selepas membeli, pembeli tidak digalakkan berlegar. Macam aku cakap tadi dah, jangan hampak tikak pula makan bawa cuk udang. Oh, saya bawa cuk udang nak rasa kan? Sedap kuah kacang ni. Ni resipi Datuk ni. Oh ya kan, mes ni nak rasa? Saya pula buat mi guangzhou. Nak rasa kan? Nak. Dah berkelah pula depan tangga tu, buah pokok tu apa semua. Ada pula yang bawa pantai hijau lah, apa semua berkelah. Apa semua tak mau macam tu. Okey, jangan rosakkan orang pemandangan bangunan tersebut dengan hampa punya perkelahan sebelum Ramadan ini. Faham ke tak? Okey. So, dilarang makan dan minum di kawasan jualan. Okey, di JB pun sama. Walaupun ada kedai soto sebelah tu, janganlah pula ambil soto dia tu dalam mangkuk tu, pergi duduk makan depan pintu mengacau orang. Okey? Itu adalah sebahagian daripada SOP jugalah. Okey? Faham? Jadi, mana-mana pembeli yang dapat agihan kurma perlu pulang dengan keadaan segera kerana kurma sejuk di luar hanya dapat bertahan dalam tempoh singkat saja, iaitu 4 jam saja. Okey, dah dapat kurma sejuk, janganlah pula pi sana pi sini lupa kata ada kurma sejuk tentu. Sebab kurma sejuk kena dan tu juga masuk dalam peti beku. Okey, peti beku. Nanti sayang dah beratok lama tiba nak makan, tengok bubur dalam kereta hangat, berkuap, tak buka aircon apa semua. Tiba-tiba tak boleh makan. Kesian. Aku buat punya elok packaging apa semua. Tiba-tiba benda tu tak boleh makan. Sebab kurma sejuk, dia memang kena disejukkan. Macam aiskrim. Hampa mau kan makan aiskrim Malaysia yang cayak dalam plastik tu? Mesti tak mau kan? Dah tak mau pun aiskrim. So, kalau kurma sejuk, memanglah kena disejukkan. Sebab itulah kurma sejuk tidak boleh ditodak melalui PS. Sebab PS bukanlah ice queen. Mereka tak boleh menyejukkan kurma tu dengan tangan mereka. Jadi, tak boleh ditodak kurma sejuk ini. Faham ke tak? Okey, lagipun dah lama kita tak main beratok-beratok ni semua kan. Dan satu lagi aku nak berhabak ke hampa, sesi bergambar bersama Tok Ri tidak digalakkan ataupun tidak dibenarkan. Bayangkan kalau dah main sampai 2,000 orang, hampa ingat, tak terkeleweh rahang aku ni jatuh ke tepi. Punya senyum ke hampa walaupun aku pakai mask. Okey, tidak digalakkan dan tidak dibenarkan. Okey, sebab apa? Terlampau banyak. Lagipun kita masih ada di dalam SOP yang sangat tinggi. Kalau hampa main ramai macam, tapi aku akan keluar dan berjalan ke tepi-tepi hampa macam titik-titik. Kalau hampa nak ambil ketika hampa menerimanya, okey, ketika hampa menerimanya boleh saja, snap sajalah macam tu boleh. Tapi nak suruh aku berdiri siap-siap elok, Datuk buka lah mask tu, nanti orang tak kenal pula saya tangkap gambar Datuk. Ya Allah, ya Tuhanku, berapa orang buka yang sama dengan aku ni, mestilah orang kenal aku kan. Tapi kalau hampa nak juga belilah, katalah ni sebagai contoh, katalah hampa ni orang kaya sungguh-sungguh, okey, kapal di laut, gedung di darat, tapi sebab hampa ni jenis suka kumpul paper bag. Orang kaya, ada orang kaya suka kumpul paper bag. Macam akulah, suka kumpul paper bag. Kaya, tapi suka kumpul paper bag. Kan? Jadi teringin tengok, ya Allah paper bag cantiknya. Ya Allah kotak tu cantiknya. Mana pergi barang-barang dalam ni? Halau? Kotak tu cantiknya, stiker tu cantiknya. Apa nama koti lawanya, sukanya kita. Sukalah kita wak. Okey, kalau suka sangat, hampa nak beratok juga. Nak sangat sebab barang ni rare. Tak ada jual kat supermarket. Dekat Shopee tak ada, Carousel tak ada, Lazada tak ada, apa pun tak ada. Tapi hampa teringin sangat nak. Teringin sebab jenis gila suka simpan barang-barang macam ni. Beratok. Dah beratok, sebab tu aku bagi tahu kat hampa tadi RM152. Okey? Ada duit dalam ni. Kan? Orang kaya nak pandang apalah ni semua ni. Ambil RM152, ambil duit dalam ni, suar dekat orang lain. Okey? Suar dekat orang lain ataupun pergi jarah kat tempat lain. Sebabnya ialah ni hampa ialah bukan hampa nak mengambil orang punya apa nama kadar rezeki dia. Tapi hampa teringin sangat benda yang memang tak nak jual ni. Ambil duit tu. Tapi kau dah kaya sangat, ulok dah 500. Nah, ambil ni 500. Nah, tak pun, tu nah. Pakcik nak beli ke kitab tu tak apa, saya bayarkan. Nah, ambil ni 100, ambil ni 100. Sebab rasa bersalah kita dah ambil hak orang ni. Sejarah je lah. Dah kalau itu pagi tu Allah kata hak orang kaya tu dia dapat hamper Ramadan tu, makanan tu, hak dia lah. Tapi kita sendiri kena pandai-pandai lah nak cuci balik. Nak sucikan balik.
Faham tak? Kita akan jumpa Lana insya-Allah hari Sabtu ni pukul 10 pagi di SDCC untuk Kuala Lumpur, dan juga Ustaz Jalani Jantan, okey, akan berjumpa dengan anda di Dar Al-Quri JB Pasir Gudang. Kedua-duanya pukul 10 pagi 26 hari bulan Mac 2022. Okey, insya-Allah. Bagi aku yang tak bertemu dengan hampa lagi lepas ini, jumpa lah, apa tak bertemu pula. Kita akan ada lagi. Kan aku dah bagi teaser hari tu untuk bulan depan ni apa pula lah nak jual cek ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.